Salam sejahtera doktor. Nama saya Samiwilu Analeki Subayan. Nombor matrik saya 260372. Tajuk yang saya akan bentangkan hari ini berkenaan jurnal adalah Social Spending and Democratic Institution in Southeast Asia, a comparative study between Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines. Okey, intipati jurnal umum jurnal. Institusi demokrasi mempengaruhi pembentukan perbelanjaan sosial dalam konteks negara yang sedang membangun. Kerajaan sistem demokrasi majoriti lawan konsensus mempengaruhi magnitude perbelanjaan sosial dan kebajikan komitmen khususnya dalam negara demokrasi Asia Tenggara iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Pembangunan institusi demokrasi di Malaysia berada pada tahap yang paling statik dan stabil sehingga pergerakan parti pembangkang dan NGO telah mendorong pendemokrasian baru-baru ini di Malaysia. Ini berbeza dengan Thailand yang sangat tinggi perubahan dan tidak stabil. Indonesia dan Filipina pernah mengalami otoritarianisme dan diikuti institusi demokrasi. Objektif penulisan jurnal. Objektif adalah untuk menentukan sama ada institusi demokrasi mempengaruhi pembentukan perbelanjaan sosial dalam konteks negara membangun seperti Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Sebagai contoh, sumbangan kepada kemunculan dasar dalam sektor perkhidmatan kesihatan atau menjalankan penyelidikan secara normatif. Institusi demokrasi seperti kesedaran awam tentang kepentingan penyertaan awam dalam pembentuk dan mengarahkan pelaksanaan dasar sosial dengan menggunakan sejarah pendekatan institusionalisme. Now let's talk about the lokasi atau subjek kajian. Penyelidikan ini menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif untuk memadankan perbelanjaan sosial dengan perkembangan pendemokrasian dalam 4 kes iaitu 4 negara Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina. Data tersebut diperolehi daripada hasil kajian dan laporan yang telah diterbitkan terdahulu dalam beberapa siri penulisan. Berkenaan penemuan kajian. Kajian ini mengupas dari aspek pendidikan, komitmen kebajikan dan pembiayaan kesihatan untuk keempat-empat negara Asia Tenggara yang mempunyai sistem institusi demokrasi yang melalui perubahan yang berbeza. Malaysia amat komputer terutama dalam 3 aspek ini iaitu pendidikan, komitmen kebajikan dan pembiayaan kesihatan di mana kerajaan Malaysia sanggup memperbelanjakan setiap tahun berbilion-bilion ringgit bagi pembiayaan kesihatan terutama di hospital kerajaan di mana kebanyakan servis yang telah diberikan kepada rakyat tempatan adalah free. Okey, berkenaan dengan pendidikan pula. Komitmen kerajaan terhadap perbelanjaan pendidikan di Indonesia dan Filipina tidak sekuat ataupun tidak selari dengan di Malaysia dan Thailand. Di Filipina tidak ada program pendidikan secara khusus yang penting sehingga 1987. Pada tahun 1987, pendidikan percuma sehingga sekolah rendah telah diberikan dan keadaan kewangan yang semakin positif menyebabkannya dipanjangkan sehingga peringkat sekolah menengah. Thailand dan Malaysia menubuhkan program yang bertujuan untuk menyampaikan 9 tahun pendidikan percuma. Indonesia hanya pada tahun 2002 mencadangkan peruntukan bajet untuk pendidikan ditetapkan pada tahap minimum sebanyak 20 dan program terbesar digariskan untuk dilaksanakan seperti biayai operasional sekolah, dana operasi sekolah yang dimasukkan yang mensubsidi yuran di semua peringkat rendah dan sekolah menengah atas. Malaysia boleh dikatakan
dalam antara empat negara ni, Malaysia juga boleh dikatakan sebagai sebuah negara yang paling terbaik dari segi pelaksanaan pemberian pendidikan percuma, di mana dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah, pendidikan di Malaysia percuma untuk pelajar, dan selepas sekolah menengah apabila memasuki aliran universiti dan sebagainya, barulah pendidikan itu di-charge sehingga untuk peringkat yang akan datang. Sekarang kita bercerita berkenaan dengan komitmen kebajikan. Empat negara ini mempunyai iaitu Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina mempunyai potensi komitmen kebajikan yang dicerminkan oleh perbelanjaan kerajaan untuk dasar sosial. Peruntukan tertinggi kerajaan dalam penyediaan sosial, welfare dan perkhidmatan termasuk kesihatan atau pendidikan sering ditemui di negara yang mempunyai kebajikan yang lebih kukuh komitmen. Sebagai contohnya, Thailand telah menjadi sebuah negara yang mengekalkan perbelanjaan untuk pendidikan dengan perbelanjaan yang tetap dan agak besar. Kedudukan ini kemudiannya diikuti oleh Malaysia, Indonesia dan Filipina. Okey, apa yang kita dapat melihat di Thailand sehingga sekarang? Kebanyakan pembedahan yang memperuntukkan perbelanjaan yang tinggi juga masih dikatakan free dan diberi percuma kepada warga Thailand. Tetapi di Malaysia ada operation ataupun pembedahan yang masih dikira sebagai satu di mana rakyat perlu membayar satu nilai yang tinggi untuk memperolehi servis tersebut. Okay, let's we talk about the pembiayaan kesihatan. Program penjagaan kesihatan di Malaysia bermula pada tahun 1951 sebelum merdeka, apabila ia memberi subsidi kepada semua pesakit di khayalan ramai di hospital kerajaan. Pada masa kini, program ini terdiri daripada 3 sosial utama dasar kebajikan yang meliputi penjagaan kesihatan, iaitu Dasar Sosial Negara NCP sejak tahun 2003 dan Plan Integrity Nasional NIP dan Institusi Integriti Malaysia sejak 2004 ZIN 2012. Antara empat negara, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang tidak mempunyai faedah tunai dalam mereka skim penjagaan kesihatan, manakala Filipina menawarkan tahap tertinggi pada 90% pendapatan dan Thailand pada 50%. Indonesia dan Malaysia bagaimanapun mewajibkan majikan membayar insurans penjagaan kesihatan untuk pekerja mereka. Semua majikan di Indonesia perlu membayar 6% daripada pendapatan. Majikan Malaysia membayar 12%, manakala mereka di Filipina membayar serendah sebanyak 1.25%, di mana Park dan Jong 2008 seperti terdapat dalam artikel. Okey, yang terakhir sekali, nilai terhadap jurnal yang telah disiapkan. Institusi demokrasi yang dimaksudkan dalam kajian ini bermaksud institusi formal dalam kurangan di mana katakan peraturan-peraturan atau undang-undang, dan institusi normatif, rutin, norma atau nilai bersama dan akan mempengaruhi pilihan tindakan pelakon, iaitu ahli politik dan pilihan dasar. Kehadiran institusi demokrasi mendorong kerajaan untuk lebih terbuka, berorientasikan warga negara dan responsif. Ia juga akan mewujudkan penyertaan awam yang lebih terbuka dalam proses pengumpulan dasar. Justru, dalam konteks negara yang membangun, penyertaan awam lebih cenderung untuk menentu dasar sosial. Malaysia juga merupakan salah sebuah negara yang terbaik dalam Asia Tenggara dari segi demokrasi, kerana rakyat dari dulu semenjak kemerdekaan sehingga hari ini, rakyat akan memilih setiap ahli politik, di mana siapakah yang akan menjadi Dun Kawasan atau Member of Parliament, serta kerajaan yang akan mentadbir kerajaan negara ini. Sekian, terima kasih doktor. Ini adalah persembahan saya yang berkenaan dengan tajuk jurnal. Terima kasih doktor.